Mana skrin tadi? Okey. So saya ulang. Okey. Kita tadi dapat 2 set 6 tambah darab set 6 tolak 3 set 9 darab set 6. Okey, kemudian kalau kita tengok ini operasi dekat sini tambah dengan tolak. Okey, so maksudnya tambah dengan tolak ni pemisah antara yang kuning-kuning ni lah. Okay, maksudnya sekarang ini satu family, this is another family and this is the last family. Okay, setiap family ni dia share item yang sama iaitu set 6. So bila dia share item yang sama, kita factorize item yang sama tu. Okay, dan factorize, okay, macam mana nak tahu tinggal apa, yang kena bahagi lah. Okay, dekat sini 2 set 6. Okay, so kita factorize set 6, so 2 set 6 bahagi set 6 tinggallah 2. Dekat sini set 25 darab set 6 bahagi set 6 tinggal set 25. Okay, dah siap bahagi. Kat sini ada tolak, so tolak juga. Kat sini ada 3 set 9 darab set 6 bahagi set 6. So tinggal 3 set 9. So kita akan dapat set 6 darab dengan 2 tambah set 25 adalah 5 tolak 3 darab set 9 adalah 3. Okey, makanya jawapan kita akan jadi set 6 darab 2 tambah 5, 7 tolak 9 negatif 2. Okey. So dah siap tapi tak cukup cantik. Kita pun nak cantik-cantik kan. So bagi dia cantik. Letak negatif 2 kat depan. Susun balik. Kali dengan set 6. So ini baru betul-betul siap. Okey, ada soalan ke? Cikgu, kalau tak ada nombor yang sama? Mesti ada. Kalau tak ada soalan nombor yang sama tu maksudnya sama ada awak dekat sini ni, dekat first step ni awak pecahkan salah. Maksudnya awak bukan pecahkan dengan highest common factor ataupun soalan tu sendiri yang salah lah. Dia mesti So, ada. kalau pecahkan tu kena bagi sama lah, ada yang sama setiap term tu. Yes. Sebab kalau ikutkan 150 ni kita pecahkan jadi 15 darab 10. Tapi kalau pecahkan dari 15 darab 10 nanti tak ada yang sama macam awak cakap tu lah. Tapi kita cari nombor lain. So nombor lain yang ada yang sama tu adalah 25 darab 6. So dia akan jadi set 6, set 6, set 6. Faham? Okay. Saya bagi awak satu soalan. Awak cuba dulu. Okay. Soalannya kenapa dia lari? 2 set 12 5 8 tolak 7
Okey, saya bagi sampai 9:28. Cuba selesaikan. Jangan semak. Benar 9:28. Okey. Ni contoh cikgu yang tak sabarlah belum 9:28. Okey, so boleh semak setakat mana yang awak dah buat tu. Semak dengan yang saya punya. Okey. 2 set 12. Okey, sebab 12, 48, 3. So paling rendah adalah set 3 lah. So maksudnya kita kena cuba memecahkan 48 dan 12 tu ada 3. So kita tahu 12 adalah 4 darab 3. Okey, itu cara nak salah satu hint lah kalau awak nak tahu nak pecahkan jadi apa darab apa. Awak cari dulu dalam set ni siapa yang paling kecil. So cuba bahagi nombor yang lebih besar tu dengan nombor yang lebih kecil. Contoh macam soalan tadi ni ada 6 150 dengan 54. So kalau awak tengok 6 paling kecil. So cuba bahagi 150 dengan 6, 54 dengan 6. So awak akan dapat yang sama macam itu. Okay. So tak payah nak cuba banyak-banyak kali. 48 adalah 6 darab 48 sebab kita nak jadi 3 kan. Okay, 48 adalah 16 darab 3. Tolak 7 set 3. Okay. Lepas tu guna law of set yang mula-mula tadi. Set 4 darab 3 boleh pecahkan jadi set 4 darab set 3 tambah 5 set 16 darab set 3 tolak 7 set 3. Okay. Lepas tu tengok sekarang kita ada 3 family sebab ada 2 operasi. So that is the first family. Yang ni second family. Yang ni third family. Okay, so tengok dekat setiap family tu dia ada ahli yang sama iaitu set 3. So keluarkan set 3. So family yang pertama akan tinggal 2. Awak dah boleh start congak lah. Set 4 adalah 2. So 2 darab 2 ialah 4. Tambah yang ni tadi set 16 adalah 4. So 5 darab 4 adalah 20. Tolak 7. So dapatlah jawapannya 24 tolak 7, 17 set 3. Okay. Sama kan? Okay. Ada soalan? Macam mana dapat nombor 20? Okay, bodoh sangat tulisan saya agaknya. Okay. Yang ni ya Cik Amira Nabila, ini set 16.
Set 16 adalah 4. 4 darab 5 dapatlah 20. Kenapa ada orang yang tak boleh masuk ni? Tak tahu, saya tak tahu. Okay. So contoh yang seterusnya. Okay, boleh kita sambung. Ada ke siapa-siapa boleh tolong kawan-kawan yang tak boleh masuk tu? Saya tak pandai. Kenapa? Sebab saya tak admit ke? Okay dah. Okay, so soalan seterusnya. Okay, katalah sekarang, soalan dia pendek je. Tak ada tambah tolak. Tapi dia move a step forward sebab sekarang set tu duduk kat bawah. Dia denominator. Okay. Okay, so bila set tu adalah denominator, okay, untuk soalan AddMaths ni, dia tak suka jawapan awak set tu duduk dekat bawah jadi denominator. So apa-apa tajuk pun, especially trigonometry lah yang awak akan guna set ni. Bila awak dah kira dapat jawapan nilai set tu dekat bawah, okay, awak kena simplify supaya set tu duduk di atas. Okay, so apa cara nak simplify? Okay, awak kena darab dengan, ini soalannya 5 per set 2. Okay, maksudnya awak kena tukar set 2 ni kepada 2 saja. Okay, so kita tahu dekat sini set 2 tu adalah, set 2 yang ni adalah square root of 2. So dia adalah 2 kuasa 1 per 2. Okay, so kalau awak nak hilangkan kuasa 1 per 2 ni, awak kena nak tukar dia jadi 2 kuasa 1. Baru dia tak ada punca kuasa ni. Okay, so nak tukar 1 per 2 jadi 1, awak kena tambah lagi 1 per 2. Maksudnya awak kena darab dengan 2 kuasa 1 per 2 juga. Guna law of indices yang kita dah belajar, darab maksudnya 1 per 2 tambah 1 per 2. So jadilah 2 kuasa 1. So senang kata, kalau denominator awak tu adalah set 2, nak hilangkan dia kena darab dengan diri dia sendiri, set 2. Macam gitu. So kita ni adil kan, tak boleh darab bawah je, kena darab atas juga. So atas pun kena letak set 2. Ada ni. Yang ni namanya adalah conjugate. Makan. Okay. So saya dah tunjuk kat tepi ni tadi, set 2 darab set 2 akan jadi 2. So dah tak adalah set tu di bawah, set tu dah duduk di atas. Sini 5 darab set 2 jadilah 5 set 2. Okay, ada soalan ke? Okay, kita buat conjugate yang denominator dia single je, tak ada tambah tolak. Dulu. Nanti dah faham yang ni baru saya upgrade lagi. Okay. So kalau macam misal kata masih kelabu-kelabu asap, saya bagi lagi contoh satu lagi lah. Okay, katalah kita ada set 2/3. So kita boleh pecahkan ni ikut law of set yang nombor 2. Kita boleh pecahkan jadi set 2 bahagi set 3.
Okey, sekarang kita tak nak set 3 ni dekat bawah. Kita kena jadikan dia sama integer. Okey. Nak jadikan dia integer macam kita buat kat atas tadi, kena darab dengan conjugate dia. Conjugate-nya adalah diri dia sendirilah. So maksudnya kita akan darab dengan set 3 ni, darab dengan diri dia sendiri, set 3. So atas pun kena darab dengan set 3. Okey, supaya ni yang merah ni sebenarnya set 3 bahagi set 3 ni nilainya 1. So 1 darab ini, dapatlah ini balik. So sebenarnya tak wujud, kita wujudkan dia sebab nak hilangkan. Itu sebab namanya conjugate. Okay. Set 3 darab set 3 dapat 3. Set 2 darab set 3 jadilah set 6. Okay, Cikgu Hasbullah tanya, conjugate ni hanya dilakukan sekiranya tajuk set je ke Cikgu? Okay. Saya dah mention tadi, mungkin terlepas lah. Okay. Apa-apa tajuk pun, saya tak pastilah subjek lain sebab ini antara silibus yang baru. Okay. Tapi untuk AdMaths, apa-apa tajuk pun, kalau awak jumpa jawapan awak, set tu duduk di bawah. Maka set di bawah tu awak kena hilangkan jadi integer, so kena darablah dengan conjugate dia. Okay, seingat saya yang paling selalu guna set ni tajuk trigonometry nanti. Tajuk lain jarang-jarang lah. Okay, so dia applied to all chapter. Bukan tajuk set saja. Okay, kalau nak lagi advance sikit, kita tengok yang okay, set 7 bahagi set 12. Okay. Kalau ikutkan macam tadi, kita akan buat set 7 bahagi set 12 kali dengan set 12 bahagi set 12. Sebab bila sini set 12, so darab dengan set 12 bawah, set 12 atas. So set 12 darab set 12 jawapannya 12. Set 7 darab set 12 adalah set 84. Betul ke saya darab ni? Okay. Kalau ikutkan kat sini, ini jawapan yang kita dapat lah. Okay, tetapi kalau tengok, ini nanti kalau awak bagi jawapan awak ni, nanti kira salah. Sebab set 84 ni bukan simplest form. Okay, so awak kena simplify dia. Macam mana nak tahu dia bukan simplest form ke tak? Macam saya kata tadi lah, kena falsify. Okay, kita tahu 84 adalah 21 kali 4 per 12. So dia akan jadi set 21 darab set 4 per 12. So seterusnya set 4 ni adalah 2. So 2 letak depan. 2 set 21 per 12. So inilah jawapan dia yang simplest form. Okay. Ataupun kalau awak nak senang, dekat sini ni, instead of awak terus darab set 12, awak boleh, apa yang awak boleh buat ialah, awak pecahkan dulu set 12 tu.
Okay, kita tahu set 12 adalah set 3 darab 4. Maksudnya kita akan ada set 7 per 2 set 3. Okay. Lepas tu barulah sebab kita nak hilangkan yang bawah ni kan. So kena darab dengan diri dia sendiri. So darab dengan, sekarang yang bawah ni 2 set 3. So diri dia sendiri tu adalah 2 set 3 lah. So atas pun 2 set 3. Okay. Lepas tu darab. 2 letak depan sebab dia dah integer. Lepas tu susun. Ni set, ini set. So boleh darab. Set 7 darab set 3 adalah set 21. Bahagi. Apa yang saya buat ni? 2 set 3 darab 2 set 3. Yang ni akan dapat 12. Sebabnya 2 darab 2, 4. Set 3 darab set 3, 3. So 4 darab 3, 12 lah. Ada soalan? So awak pilih. Sama ada nak buat kaedah yang sebelah kanan ataupun kaedah yang sebelah kiri. Dua-dua akan dapat jawapan yang sama. Cikgu. Ada soalan? Ya. Dia boleh simplify lagi jadi set 21 per 6. Boleh? Betul? Boleh. Terima kasih. Boleh. Boleh. 2 per 12. 2 boleh jadi 1. 12 boleh jadi 6. So, set 21 per 6. Cikgu. Okay, terima kasih Haris Khairan. Set 21 per 6. Okay, so inilah final answer dia. Okay, ada lagi nak tambah? Ada soalan? Ada ke tak ada? Kalau tak ada, saya sambung yang denominatornya ada operasi pula. Okey, tak ada soalan tu maksudnya saya assume faham lah. Okey, sekarang saya tunjuk contoh yang denominatornya ada operasi. Okey, contoh yang mudah dululah. Okey, katalah soalan saya 4 per set 3 tolak set 2. So sekarang kalau tengok ni denominator. Denominator tu ada operasi tolak. Okey. Kalau tak ada operasi, tadi conjugate-nya adalah diri sendiri. Okey. Tapi sebab sekarang ada operasi, conjugate-nya adalah diri sendiri yang operasinya awak kena tukar. Okey, maksudnya sekarang, maksud saya diri sendiri tu adalah nombornya tetap set 3 dan set 2. So sini set 3, sini set 2. Okay, tapi tolak ni tadi saya kata operasinya kita terbalikkan. So tolak akan jadi tambah. Okay. So atas pun akan jadi set 3 tambah set 2. Macam gitu. Faham ke? So, lepas tu darablah set 3 tolak set 2. Darab dengan set 3 tambah set 2. Yang ini awak kena guna algebra yang awak dah belajar waktu lower form. Awak dah belajar A tambah B kali A tolak B sama dengan A kuasa 2 tolak B kuasa 2. Kan? Okay, maksudnya sekarang A awak adalah set 3. B awak adalah set 2.
So A tolak B, darab A tambah B. Jawapannya mesti A kuasa 2. Maksudnya set 3 kuasa 2, 3 lah. Tolak B kuasa 2, maksudnya set 2 kuasa 2, 2. Gitu. Atas akan jadi 4 darab set 3 tambah set 2. Okey. Lepas tu, yang bawah ni 3 tolak 2 adalah 1. So, atas per 1 tinggallah 4 set 3 tambah set 2 dalam bracket. Sebab 4 tu darab 2 ni sekali. Okey. Jelas ya? Okey, contoh yang kedua, kalau katalah soalannya set 4 katalah soalannya set 3 per dengan set 8 tambah set 5. Okey. Sekarang operasinya tambah. Okey, tadi saya dah kata kalau denominator ni ada operasi, so conjugate-nya adalah diri sendiri terbalik operasi. So diri sendiri adalah set 8 dengan set 5. Terbalik operasi, sini tambah, so sini akan jadi tolak. So atas pun sama, set 8 tolak set 5. Okey. Makanya, so yang bawah ni darab ni akan jadi 8 tolak 5. Yang atas akan jadi set 3 darab set 8 tolak set 5. Okay. So simplify, 8 tolak 5 adalah 3. So dia per 3. Sini set 3 darab set 8 tolak set 5. Okey. Ada soalan? Kalau saya nak sambung log pun alang-alang. So kita buat set je hari ni. Nanti next week baru masuk log. Okay. Okay, sebab dah running out of time. So contoh yang seterusnya. Okay, awak kena ingat yang saya tunjuk ni contohnya nombor je. Tapi dia boleh je jadi bukan nombor. Okay, saya tunjuk satu lagi contoh yang nombor. Okay, katalah soalannya 2 set 20 bahagi 1 tolak set 5. Okay. So sekarang kalau kita tengok, okay, bawah ni 1 tolak set 5. So darab dengan conjugate dia adalah 1 tambah set 5. So yang atas pun 1 tambah set 5. Okay, maksudnya dia akan jadi 2 set 20 darab 1 tambah set 5 bahagi 1 tolak 5. Okay.
Kalau ikut soalan yang tadi, yang atas ni dah tak payah tukar. Maksudnya tak payah expand. Okay, tapi untuk soalan ini, yang atas ni kena expand. Kenapa sekarang yang atas kena expand? Sebab dekat luar bracket ada set, dekat dalam bracket pun ada set. Okay, so bila luar dengan dalam ada set, awak kena expand. So 2 set 20 darab 1 dapatlah 2 set 20. Tambah 2 set 20 darab dengan set 5. Bagi 1 tolak 5 negatif 4. Okay, lepas tu awak tengok tadi law of set kata kalau ada 2 set yang didarab, awak boleh darab je nombor kat dalam ni. Okay, maksudnya dia akan jadi 2 set 20 tambah 2 set 20 darab 5 adalah 100 per negatif 4. Okay. So sekarang kita tengok. Sekarang kita cuba simplify lagi yang atas ni. Guna yang kita dah belajar tadi. Okay, sekarang katalah kita ignore dulu negatif 4 ni. Okay, tengok sini. 2 set 20 tambah 2 set 100. 20 ni kita boleh pecahkan jadi 4 darab 5. Kan? Okay, so maksudnya pecahkanlah 20 4 darab 5 tambah 2 set 100 sama juga dengan 10 per negatif 4. So set 4 darab 5 kita boleh pecahkan jadi set 4 darab set 5 tambah 2 darab 10 adalah 20 per negatif 4. Okay, lepas tu set 4 nilainya adalah 2. So kita akan ada 2 darab 2 sama dengan 4. Set 5 tambah 20 per negatif 4. Okay, so maksudnya sekarang kita ada 4 set 5 per negatif 4 tambah 20 per negatif 4. So ni boleh potong, tinggal negatif set 5. Tambah dengan tolak jadi tolak, 20 bagi 4 jadi 5. So inilah final answernya. Okay, ada soalan? Panjang kan? Ada soalan? Okay, tak ada, kita buat last question. Okay, yang tak nombor pula. Nombor je kan? Mana dah kerja saya? Ish. Macam mana dapat 2 darab 10? Okay.
Sini dulu. Okey, ada Amalin tanya macam mana dapat 2 darab 10 yang ni? Yang ni kan? Yang ni kita tengok. Sini kan 2 darab set 100. Kalau watak Pasifik, set 100 adalah nilainya 10. So jadilah 2 darab 10. Kalau dah Pasifik, tukar terus je lah congak. Okay. Adik duduk macam ni. Cepat tinggal satu soalan. Okay, last question. Set M tambah 5 tolak set N. Okay. Hello. Cikgu. Apa dah tu? Ya, apa dia? Ambil lah. Ada lagi seminit Kak? Di sini tak sempat ni. Panjang. Dikali dengan conjugate-nya, kenapa putus tadi? Okay, apa-apa pun mula-mula darab dulu dengan conjugate. Set M tolak set N, conjugate-nya adalah set M tambah N. Okay, so atas pun set M yang conjugate ni ada set, so kena darab. So setnya